Bila saya dapat laporan daripada Harian Sinar, dia menyiarkan gambar Menteri Agama. Kononnya berangkat ke Riyadh, ke negara-negara Arab. Nak bincang apa tak tahulah. Menaiki, bukan lagi first class, menaiki private jet dengan kroni-kroninya. Private jet bukan sedikit, Wan. Siap dengan bilik tidurnya, ada katilnya. Menteri Agama kita ni. Itu saya katakan sekarang. Apabila ulama sudah mula mendatangi Umarah, kamu melihatlah kehancuran yang akan berlaku. Ini keadaannya. Tapi pejabat menteri, Jabatan Perdana Menteri, Datuk Zulkifli Muhammad Al-Bakri, dia kata bahawa menteri pergi menaiki kelas pertama. Dia kata tak pergi dengan penerbangan kelas pertama. Dia kata menaiki dengan kelas biasa. Biasa macam mana kalau tersiar gambar menaiki private jet? Bukan pihak laut sebenarnya ni kapten. Nampak tu orang mau tembak. Tapi tak tahu jadi ke. Yang datangkan oleh Rominta untuk membawa jemaah ke Madinah dikepalai oleh Tuan Haji kita. Kepalai. Setelah lebih kurang saya ni kapten termampu saya nak naik. Jumpa buat limonasi ke apa? Betul. Baik, insyaAllah. Okey, nampak ini kita sedang sibuk menjalankan operasi pengambilan gambar. Kita buat umrah dalam ni. Ini semua akan agak tu Hijrah akan masuk. Hijrah akan masuk. Itu sikit apa ya? Bincang dengan gambar. Bincang dengan gambar. Katil dia. Kalau ngatu. Datin sedih tumpang bantui ni. Tak apa. Dia ada dua bisnes ekonomi. Sekolah Datuk. Bincang sekali deh. Saya tak faham. Katanya mungkin gambar lama. Gambar lama macam mana baru lagi? Saya melihat bahawa dalam keadaan rakyat susah, negara dah tak ada duit, takkanlah menteri ke sana sini dengan private jet. Ini kononnya bahawa semuanya titah daripada Gubernur Madinah Putra Faizal ingin berjumpa. Dia takkanlah pergi dengan private jet. Saya dalam keadaan begini merusingkan lagi apabila Saudara Azmi dia hantar kepada saya, dia kata warga kaki tangan awam telah pun diminta supaya mengadakan zakat wakaf setiap hujung minggu. Pula dah. Jadi rakyat yang terkesan, rakyat pula kena ada depan zakat wakaf lah, itu derma dan sebagainya. Menteri 10% pun tak betul gaji. Menteri bebas ke sana sini. Gaji menteri tak kurang. Dan saya melihat dapatan saya bahawa perbelanjaan kononnya sekarang ni sudah menghampiri musim pilihan raya. Parti Peribumi Bersatu sudah pun membuat peruntukan untuk ketua bahagian dapat 40,000. Ini nak bulan puasa ni, pemberian bulan Ramadan ni. Kerana mereka dalam kerajaan. Sebab perbelanjaan tidak boleh dipersoalkan sepanjang tempoh darurat ini, sebab beliau mendapat blank check. Boleh berbelanja ke Perdana Menteri dan Menteri Besar boleh berbelanja tanpa mendapat kelulusan parlimen. Ini yang bahaya. Ini yang bahagia. Sebab itu saya terima daripada catatan daripada Joe Hudson. Dia hantar kiriman kepada saya, dia kata dia cukup marah. Dan dia amat kecewa. Kerana di saat pelbagai lapisan terkait, yang perniagaan kecil-kecilan, tersangkut-sangkut, terkait-kait, dan ada pula ditangguh bayaran kerja kerana kononnya kesal oleh COVID-19. Boleh pula Pak Menteri dengan pegawai-pegawainya mengambilkan borang. Senang lenang mereka ramai boleh dengan jet mewah. Jadi kenapa perlu pergi sama itu? Kenapa perlu ada pengangkutan mewah? Berapa kos keseluruhannya? Jadi beliau kata mohon Datuk, dia kata siarkan, nyatakan keadaan begini. Bagi saya mungkin sebenar-benarnya kadang-kadang saya merasakan mungkin kerajaan suka tengok rakyat merana dalam kemiskinan. Sebab beribu orang dah diberhenti kerja.
Apa peluang pekerjaan? Peluang pekerjaan semakin kabur. Kemudian berapa ramai yang dah sebenarnya berlaku kejadian bunuh diri akibat tidak mampu menghadapi tekanan. Berapa banyak pula syarikat-syarikat yang menjalankan perniagaan yang bungkus, yang gulung tikar. Berapa ramai lagi yang mengalami tekanan. Tapi kluster kayangan terus bergembira. Saya maaf cakap lah, bukanlah saya dalam bulan puasa ni nak menghalakan segala pertomahan. Tapi yang dilihat begitu keadaannya. Berkali-kali saya katakan, tak seorang menteri pun mengumumkan dengan ini saya prihatin dengan kehidupan rakyat. Maka semua menteri dikeluarkan gaji setengah. Apa salahnya? Masih dapat lagi. Takkan mereka dengan dapat gaji setengah gaji, sekarang daripada 30 dapat 15 ribu, mereka berada tak dapat apa? Kenapa? Sebab segala mereka kemudahan ditanggung oleh kerajaan. Kereta percuma, minyak percuma, pemandu percuma, tol percuma. Kurangkanlah gaji supaya wang itu dikumpulkan, bolehlah bagi bantu anak-anak rakyat. Tidak juga ahli-ahli parlimen tu potonglah sebab tak ada bersidang pun. Ini keadaan. Masalah ahli Muhammad, orang Melayu memang tertanam PhD. Ini bukan soal PhD, bukan masak dan dengki. Rakyat susah ni. Cubalah saudara menyelami. Mungkin saudara tidak mengalami. Saya mengutarakan ini bukan tanpa rasa untuk merasa hasad, dengki, tidak. Soal dia nak pergi ke mana pun pergilah. Naik jet mewah pun. Tapi masalahnya, jangan minta kerajaan tanggung. Dan kita nak tanya juga, kamu pergi ke sana, apa kamu bawa balik? Apa keberhasilannya untuk negara? Kita nak tahu, dengan belanja wang rakyat, apa yang dapat? Saudara tengoklah, apa kata Roslan? Bila kita bagi bukan ahlinya untuk memerintah, maka tunggulah kehancuran. Ini saudara Roslan dalam kiriman saya pada saya tadi. Kira-kira kita sendiri mencari jalan kemusnahan. Sedangkan negara dalam kesejahteraan dengan ekonomi yang membanggakan sebelum ini, apakan daya? Nasi sudah menjadi bubur. Jadi telan sajalah. Jadi jangan lupa nikmat apa yang kamu mau dustakan lagi. Nah, ini keadaannya. Hari ini daripada Kerajaan Pakatan Harapan berterusan tidak ada perancangan ekonomi. Betul saya. Kalau di Kelantan rakyat nak meniaga pasar malam, tak boleh. Jadi saya rasa kalau keadaan begini, cara terbaiklah. Kalau Tan Sri Perdana Menteri tidak berkemampuan untuk mentadbir negara, cara terbaik supaya tidak dijatuhkan. Kalau sidang parlimen nanti, mungkin ada usul dia tak percaya. Kalau ada pilihan raya nanti, menghudum habis. Cara terbaik, Pengadap Agung, bunuh diri. Sebab dah tak ada mampu. Terbukti sebab bila dia kata, negara sudah tak cukup duit lagi dah. Bila dia menyatakan benda begitu, pasaran saham juga menghudum. Ini kenyataan bersama Perdana Menteri. Bila dia menyatakan bahawa Malaysia tidak lagi mempunyai wang yang cukup, maka tersebar ke seluruh dunia. Saudara jangan lupa, ini soal ekonomi. Dunia korporat, dunia ekonomi, sedikit saja beritanya, seluruh dunia terpancar. Kesan daripada itu, tentulah pelabur-pelabur takkan datang kepada kita lagi. Jadi, bukannya kamu menggamit pelabur, malah kamu menghalau pelabur datang. Orang nak simpan duit pada kita pun tak nak berani. Saya macam mana yang saya berbual dengan Yang Berhormat Tengku Razali Hamzah. Dia kata, bezanya antara Malaysia dengan Singapura, negara Singapura, banyak orang menyimpan wang dalam bank di Singapura. Menteri-menteri, pembesar-pembesar di Sabah, Sarawak simpan duit di Singapura. Pimpinan-pimpinan toke-toke besar di Indonesia simpan duit mereka di Singapura. Toke-toke, orang-orang korporat yang hebat-hebat daripada Malaysia, daripada Taiwan, daripada Hong Kong, daripada Vietnam, semua menyimpan duit di Singapura. Jadi bila wang ada dalam bank di Singapura, maka dia mempunyai kedudukan ekonomi yang kukuh. Bila ada depositor, orang simpan duit, kita bayar bukanlah dengan nisbah bunga yang tinggi. Macam kita dengan bank lah, kalau kita simpan dalam bank 3% saja. Dan bila pada mempunyai wang yang banyak, boleh-bolehlah dia melabur di mana-mana. Ini keadaannya. Dan kita sekarang ni semakin kusut. Dan yang amat dikhawatiri oleh Yang Berhormat Tengku Razali adalah kalau bank kering. Kalau bank kering, maka ringgit kita ni akan luntur seluntur-lunturnya. Bila ini berlaku, kita
kebergantungan negara kepada makanan 95% daripada luar negara.